secara berperingkat sekaligus mampu untuk membaca dengan lebih baik dan lancar. Kata kunci, penguasaan kemahiran membaca, murid pemulihan, kaedah Iqra'. Pendahuluan. Pendidikan merupakan satu cabang bidang yang acap kali mendapat perhatian daripada orang ramai kerana ia merupakan bidang yang mampu membawa perubahan, kemajuan dan pembangunan untuk masyarakat dan dunia. Ini menjadikan pendidikan suatu bidang yang sukar, ditambah lagi dengan cabaran-cabaran yang sentiasa datang dari pelbagai sudut. Keadaan ini menuntut supaya semua pihak sentiasa cakna dengan pelbagai masalah yang akan datang pada masa hadapan, seperti masalah membaca dalam kalangan murid-murid. Kemahiran membaca menjadi salah satu kemahiran asas dalam menuntut ilmu. Kemahiran membaca menjadi komponen penting untuk murid-murid ketika mereka di bangku sekolah supaya mereka tidak ketinggalan. Jadi, amat penting untuk murid-murid mempelajari asas membaca seawal yang boleh. Pengenalan awal terhadap abjad atau huruf dan tabiat membaca seharusnya diterapkan dalam kalangan kanak-kanak sejak kecil lagi. Penglibatan ibu bapa dan status sosioekonomi keluarga mempunyai peranan yang sangat penting dalam memupuk dan menggalakkan anak-anak mereka mempunyai minat membaca. Rujukan Ruzaini Rani 2015. Hal ini demikian kerana kemahiran membaca memerlukan banyak latihan yang konsisten dan tidak datang secara semula jadi. Rujukan Yahya Uthman 2004. Jadi, amat penting untuk ibu bapa sentiasa mencari jalan dan peluang untuk mengisi masa anak-anak dengan aktiviti yang mampu merangsang perkembangan dan minat mereka dalam aktiviti pembacaan. Setiap murid memiliki tahap keupayaan dan kebolehan intelektual yang berlainan. Oleh itu, guru merupakan tunjang utama yang sangat penting dalam memastikan setiap murid dapat mempelajari asas-asas pembelajaran di dalam kelas, sekaligus dapat membantu mengatasi masalah yang dihadapi oleh murid-murid pemulihan. Rujukan buku Panduan Am Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah KPM 2003. Seterusnya kita pergi kepada kajian literature. Kajian literature ini melibatkan 3 aspek iaitu konsep kemahiran membaca, murid-murid pemulihan dan Iqra' di Malaysia. Konsep kemahiran membaca. Menurut Yahya Uthman 2005, membaca ialah hubung kait di antara pembaca dan bahan bacaan atau teks. Kemahiran membaca perlu diberikan perhatian oleh semua pihak, bukan sahaja guru tetapi juga pelbagai lapisan masyarakat yang terdiri daripada Kementerian Pelajaran Malaysia KPM, pihak pentadbir sekolah, ibu bapa dan juga rakan sekelas. Secara dasarnya, kemahiran membaca telah menjadi perkara paling asas yang perlu dimiliki oleh semua murid dan perlu diberi perhatian yang holistik ketika di dalam bilik darjah. Rujukan Roslan 2003. Yahya Uthman 2003 menyatakan bahawa membaca melibatkan proses-proses yang merangkumi beberapa perkara. Antaranya ialah kemahiran membaca bergantung pada kebiasaan, keselesaan pembaca dengan huruf, perkataan serta bentuk pengejaan. Selain itu, pembaca perlu berhubung dengan teks agar dapat memahami mesej yang ingin disampaikan oleh pengarang dan penggabungan beberapa huruf membantu pembaca memahami maksud teks. Bagi memperoleh sesuatu bahasa, kemahiran membaca merupakan salah satu cara yang berkesan. Namun begitu, kemahiran ini tidak akan dapat dimiliki jika tiada pembelajaran dan pengajaran yang betul. Hal ini demikian kerana pembelajaran dan pengajaran merupakan titik permulaan bagi penguasaan sesuatu bahasa. Rujukan Yahya Uthman 2003. Murid-murid pemulihan. Setiap murid di sekolah mempunyai kemampuan, keupayaan, tahap kecerdasan dan minat yang berlainan di antara satu sama lain. Ini menyebabkan sesetengah pelajar mampu untuk menerima dan memahami ilmu dengan cepat dan ada pelajar yang sebaliknya. Mamat 2010 menyatakan bahawa murid-murid pemulihan ialah mereka yang lemah perkembangan mental serta mempunyai masalah kesihatan, mempunyai kemahiran berbahasa yang terhad dan mengalami masalah gangguan emosi.
Selain itu, murid-murid pemulihan juga boleh dikenal pasti apabila mereka mengalami kesukaran di dalam kelas, terutamanya ketika membaca, menulis dan mengira. Murid-murid pemulihan mempunyai beberapa ciri yang membezakan di antara mereka dan murid-murid biasa. Antara ciri-ciri tersebut ialah kemahiran membaca, menulis, pengamatan, pendengaran dan penglihatan yang lambat berbanding murid biasa. Lambat untuk mengenal pasti sesuatu perkataan, sebutan dan makna. Ketika berada di dalam kelas, murid pemulihan juga sering lupa, mudah berputus asa dan bersikap negatif kerana mereka mengalami kesukaran untuk menyerap pengetahuan yang sedia ada dan bertindak balas. Rujukan Jamilah Ahmad 2015. Iqra di Malaysia. Komuniti Melayu mula mendalami ilmu pengetahuan ketika agama Islam memasuki di tanah Melayu. Proses mendalami ilmu ini terbahagi kepada dua, iaitu secara bersendirian dan berkumpulan. Mereka memfokuskan kepada mempelajari Al-Quran kerana sebagai masyarakat yang berpegang teguh pada ajaran Islam, Al-Quran merupakan satu panduan yang perlu mereka peroleh keberkatan dalam kehidupan. Di dalam Al-Quran, kaedah Iqra' digunakan supaya masyarakat pada ketika itu boleh mempelajarinya dalam waktu yang singkat. Rujukan Kamel 2003. Dengan menggunakan kaedah tersebut, para pelajar akan melalui 3 peringkat dalam mempelajari Al-Quran. Antaranya ialah peringkat mengenal huruf, peringkat mengenal baris dan akhir sekali peringkat membunyikan baris. Keberkesanan kaedah Iqra' dalam bacaan Al-Quran ini menyebabkan ramai pihak menggunakan kaedah ini dalam kaedah pembacaan untuk murid-murid yang lemah dalam pelajaran. Fokus kajian. Pengkaji memilih untuk mengkaji kemahiran membaca sebagai fokus utama di dalam kajian tindakan ini kerana membaca dapat menambahkan ilmu pengetahuan seseorang manusia. Rujukan Zulkifli Hamid 1994. Di Sekolah Kebangsaan Tanah Liat, terdapat 17 orang murid di dalam kelas pemulihan dan pengkaji memilih kesemua orang murid untuk menjalankan kajian ini. Pengkaji memilih kesemua orang murid tersebut kerana mereka tidak fasih menamakan huruf, mengeja suku kata dan membaca ayat pendek di dalam bahasa Melayu. Kesimpulannya, jika mendapat perhatian dan kaedah yang bersesuaian, murid-murid pemulihan ini dapat mengatasi masalah mereka untuk membaca. Penggunaan suku kata di dalam pembelajaran sedikit sebanyak dapat membantu murid-murid ini membaca dengan betul. Rujukan Zainora 2005. Ketika di usia kecil, semua kanak-kanak seharusnya diberikan pendedahan yang meluas tentang huruf dan bahan bacaan dengan berkesan. Hal ini demikian kerana kaedah dan bahan yang mudah untuk difahami akan memberikan kesan positif kepada kanak-kanak sekaligus mengelakkan mereka daripada dibelenggu masalah buta huruf pada masa hadapan. Tinjauan masalah dan analisis masalah. Pengkaji telah melakukan tinjauan masalah bagi mengkaji serta memahami masalah membaca yang dihadapi oleh murid-murid pemulihan. Tinjauan ini dilakukan dengan menggunakan beberapa instrumen seperti ujian pra dan pos menggunakan lampiran kad suku kata KV, VKV, KVKV, KVKVK, KVKVKV dan ujian membaca perkataan sebagai alat untuk pengkaji mendapatkan data. Data yang diperoleh digunakan untuk melengkapkan kajian ini. Pengkaji memulakan analisis dengan memberikan ujian pra dan pos diikuti dengan ujian membaca ayat pendek. Bagi ujian pra dan pos, murid-murid diminta untuk membaca suku kata yang telah pengkaji sediakan mengikut kefahaman dan gaya pembacaan mereka sendiri. Hasil mendapati kesemua murid tidak mampu membaca kad yang ditunjukkan setelah diperkenalkan dengan kaedah membaca. Tinjauan masalah dan analisis masalah. Fokus kajian. Kemahiran membaca dalam kalangan murid pemulihan. Lokasi Sekolah Kebangsaan Tanah Liat. Responden 17 orang murid di dalam kelas pemulihan. Tinjauan masalah dan analisis masalah.
Murid-murid ini diminta untuk membaca suku kata yang telah pengkaji sediakan mengikut kefahaman dan gaya pembacaan mereka sendiri. Hasil mendapati kesemua murid tidak mampu membaca kad yang ditunjukkan. Dua 12 minit dah, 12 minit dah. Okey. Jadi untuk pembentang Cikgu Zaleha, kita berhentikan setakat 12 minit dah kerana terlalu panjang, saya rasa 20 minit lebih kot. Jadi kalau peserta nak dapatkan video ni yang penuh, boleh mohon dengan urus dia lah. Jadi saya rasa secara umumnya kita dapat lihat dah apa yang ingin dikaji oleh Cikgu Siti Zaleha. Jadi terima kasih dan tahniah kepada Cikgu Siti Zaleha atas pembentangan yang telah dilaksanakan. Jadi sekarang ni kita buka sesi soal jawab. Jadi hadirin boleh mengajukan soalan kepada Cikgu Siti Zaleha sekiranya ada soalan. Dipersilakan. Cikgu Siti Zaleha, saya kemukakan satu soalan. Mengapa Cikgu Siti Zaleha memilih tajuk ini untuk dijadikan kajian tindakan Cikgu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gemur kuat tu Cikgu, gemur kuat bunyi. Okey. Okey, baik. Untuk maklum, sebenarnya kerjaya saya dalam bidang perguruan ni, saya bermula daripada guru sandaran tidak terlatih GSTT. Jadi bila saya jadi guru GSTT tu, saya telah sepanjang masa tu saya ditempatkan dekat murid-murid tahun 1 ataupun murid-murid tahap 1. Bila keluar iklan KPLI, saya mohon dan saya punya KPLI ini adalah KPLI LPBS KDC SR, kursus dalam cuti. Masa saya buat KPLI ni pun saya terlibat dengan tahap 1 dan masa guru dalam latihan dulu pun saya memang jadi penyelaras tahun 1. Jadi bila sekarang pun saya bertugas di Sekolah Kebangsaan Tanah Liat, pihak pentadbir pun bagi saya pada guru tahap 1 juga. Jadi di sini bila kata ada bengkel kajian tindakan ni, setiap tahun saya ada isu dengan murid yang mengalami kesukaran untuk menguasai kemahiran membaca. Begitu. Jadi selalu berhadapan dengan murid-murid yang suka untuk membaca lah, itu yang menjadi minat Cikgu untuk menjalankan kajian ini. Ya betul doktor. Kemudian saya dapati ada 1 tahun tu, saya ingat sekarang tu anak tu sudah tahun 5 lah. Masa dia mula-mula datang ke Sekolah Tanah Liat tu, saya pun baru dipindahkan ke Sekolah Kebangsaan Tanah Liat tu. Murid lelaki. Mula-mula masuk sekolah tu dengan dia tak ada confident, tak ada yakin diri dan sebagainya. Tapi bila menjelang akhir tahun, dia naik atas pentas menerima hadiah sebagai 3 orang murid yang terbaik dalam tahun 1 yang saya pegang tu. Asalnya ialah daripada membaca. Masa Januari tu dia lapor diri, masa minggu transisi, minggu orientasi tu, kita dapati dia punya kemahiran membaca tu memang agak lemah lah, tapi seiring dengan perubahan waktu dan kaedah Iqra yang saya guru-guru pemulihan pun implementasikan, alhamdulillah murid tu mencapai kemajuan lah dalam bidang pelajaran dia dan saya rasa sungguh puas hati lah kaedah tu. Okey, terima kasih kepada Cikgu Siti Zaleha binti Hassan atas maklum balas dan juga pembentangan yang telah dilaksanakan sebentar tadi. Terima kasih Cikgu. Baik, tuan-tuan dan puan-puan sidang maya sekalian,
tanpa melengahkan masa, kita beralih ke pembentangan seterusnya. Dipersilakan pembentang yang ketiga, iaitu Suradi bin Hassan. Cikgu Suradi ada ke dalam grup kita? Ada angkat tangan. Terima kasih Cikgu Suradi. Jadi tanpa melengahkan masa, kita persilakan jawatankuasa untuk memainkan video pembentangan oleh Cikgu Suradi bin Hassan. Dipersilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suradi bin Hassan dari Fakulti Pengajian Pendidikan Universiti Putra Malaysia. Pada hari ini saya akan membentangkan sebuah kajian tindakan yang bertajuk Kaedah Pemberi Gergasi Meningkatkan Kemahiran Mengarang Bahasa Melayu Murid Tahun 5. Baiklah, apakah itu pemberi gergasi? Pemberi merupakan singkatan perkataan bagi permainan peribahasa. Gergasi pula merujuk kepada skala yang besar. Kemahiran mengarang merupakan salah satu bentuk komunikasi yang bersifat mekanikal dan ditulis secara bersistematik. Menurut Hasnah Muhammad 2016, antara ciri-ciri karangan yang cemerlang seperti perluasaan kosakata, penggunaan tanda baca dan juga diselitkan dengan peribahasa. Namun begitu, masalah utama murid tidak menguasai kemahiran mengarang disebabkan mereka tidak mengetahui maksud tersurat dan tersirat sesuatu peribahasa. Hal ini juga berlaku terhadap kelas murid ilmu cerdas yang mana hanya seorang murid memperoleh 21/25 markah. Manakala murid yang lain menceriti mendapat 20 markah ke bawah. Disebabkan apa? Disebabkan murid gagal mengarang karangan jenis peribahasa dengan baik. Ada juga murid yang langsung tidak menyelitkan peribahasa dalam karangan. Manakala kelemahan aspek seni bahasa sangat ketara. Kebanyakan murid menulis karangan yang biasa-biasa, tiada karangan yang imajinasi luar biasa. Jadi mengapa kajian ini perlu? Kajian ini perlu kerana terdapat dalam dokumen standard kurikulum dan pentaksiran DSKP, iaitu 3.0 kemahiran menulis dan juga 4.0 aspek seni bahasa. Dapat 3 objektif kajian. Yang pertama, murid memperoleh antara 21 hingga 25 markah dalam bahagian C karangan. Yang kedua, murid menggunakan kepelbagaian jenis peribahasa dalam karangan dengan betul. Dan yang ketiga, meningkatkan aspek seni bahasa dalam struktur ayat dengan gramatis. Peserta kajian, 35 orang murid kelas 5 cerdas Sekolah Kebangsaan Raja Muda Shah Alam Selangor yang mana terdiri daripada 15 orang murid lelaki dan 20 orang murid perempuan berpencapaian sederhana. Tindakan. Ada 3 tindakan yang dibuat. Yang pertama adalah pra-ujian, kedua rawatan dan yang ketiga pasca ujian. Instrumen untuk pra-ujian dan pasca ujian adalah sama, yang mana murid diberikan kertas soalan ujian penulisan. Bahagian C, ada 2 soalan. Murid perlu jawab 1 soalan sahaja. Masa yang diperuntukkan adalah 35 minit. Manakala panjang karangan antara 80 hingga 120 patah perkataan. Terdapat 6 sesi rawatan yang dijalankan. Terlihat satu demi satu. Yang pertama, jangka masa adalah 60 minit. Tajuk, mengetahui peribahasa, jenis-jenis peribahasa dan simpulan bahasa. Aktiviti yang dijalankan ialah cari perkataan tersembunyi peribahasa gergasi. Okey, bagaimana aktiviti ini dijalankan? Okey, mula-mula guru memberikan 10 minit penerangan tentang peribahasa, jenis-jenis peribahasa dan juga simpulan bahasa. Kemudian murid ini dipecahkan kepada beberapa kumpulan kecil. Satu kumpulan terdiri daripada 3 hingga 4 orang. Selepas semua murid mendapat kumpulan masing-masing, mereka diberikan 2 kertas yang telah dicetak dengan saiz besar. Skala besar inilah yang dinamakan sebagai gergasi, iaitu saiz A1. Lebih kurang 8 helai kertas A4. Jadi aktiviti ini dijalankan selama 40 minit. Kumpulan yang menang akan diberikan ganjaran. 10 minit terakhir, murid dikendaki membuat rumusan aktiviti dan latihan pengukuhan diberikan. Kita lihat contoh yang pertama. Ini adalah cari perkataan tersembunyi yang pertama. Kita lihat ada ambil peluang, peluk tubuh, titik peluh.
Jadi setiap kumpulan ini perlu mencari di mana terletaknya ambil peluang, peluk tubuh, titik peluk dan lain-lain simpulan bahasa. Okey, selesai rawatan yang pertama, kita lihat rawatan yang kedua. Tajuknya ialah memahami dan mengaplikasi maksud simpulan bahasa. Aktiviti yang dijalankan, teka, silang kata, peribahasa, gergasi. Kita lihat contohnya. Ini adalah contoh. Kita lihat yang pertama. Wah, angin di sini, tempat kosong, kata adik kepada ibu. Jadi, kumpulan murid ini perlu berbincang bersama mereka apakah simpulan bahasa yang sesuai untuk diletakkan dalam petak-petak kecil tersebut. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan boleh teka apakah simpulan bahasa yang sesuai untuk diletakkan dalam petak-petak kecil tersebut. Seterusnya, kita beralih kepada rawatan yang ketiga, memahami dan mengaplikasikan perbandingan semacam pepatah, bidalan, perumpamaan dan kata-kata hikmat. Kali ini kita menggunakan aktiviti teka-teki peribahasa gergasi. Kita lihat contoh. 1. Tinggal di dalam hutan. 2. Langsung tidak kelihatan. 3. Saling tidak berkaitan. 4. Dalam pepatah ia disatukan. Apakah saya? Jadi kumpulan murid ini perlu berbincang bersama mereka dan meletakkan peribahasa apa yang sesuai dalam petak-petak kosong tersebut. Baik, kita beralih kepada yang keempat, rawatan yang keempat. Untuk rawatan yang keempat hingga yang keenam, kita telah masuk kepada kemahiran mengarang. Rawatan yang pertama hingga rawatan yang ketiga, kefahaman peribahasa. Apabila murid dah faham peribahasa, barulah boleh beralih kepada kemahiran mengarang. Baik, rawatan yang keempat, pendahuluan. Kita gunakan aktiviti tetangga ayat peribahasa gergasi. Baik, kita lihat contohnya. Tajuk Aminah pandai menari. Ada 3 tangga di situ. Tangga yang paling atas, ringkas saja ayatnya. Ayat Aminah pandai menari. Ikuti tangga yang kedua, dia mewakili sekolah dalam pertandingan tarian. Manakala tangga yang terakhir, lebih panjang ayatnya dan diletakkan juga simpulan bahasa buah mulut. Seterusnya rawatan yang kelima, kemahiran mengarang bagi isi, huraian dan contoh. Baik, kita lihat. Bezanya di sini ialah setiap tangga tersebut atas sekali isi utama perenggan. Tangga yang kedua, huraian yang pertama. Tangga ketiga, huraian yang kedua disertakan dengan contoh dan juga peribahasa. Kita beralih kepada rawatan yang terakhir, iaitu kemahiran mengarang bentuk. Kali ini untuk perenggan penutup kita galakkan murid menggunakan peribahasa dan juga diselitkan juga dengan nilai-nilai murni. Kita lihat contohnya. Aminah berasa amat bangga, tangga yang pertama. Tangga kedua, dia akan terus berusaha. Terus berusaha ini adalah nilai-nilai murni. Manakala tangga yang ketiga, bab kata bidalan. Jadi di sini murid dah faham bagaimana nak masukkan nilai-nilai murni dan juga di tempat mana nak masukkan peribahasa. Baik, selepas peraujian dijalankan, kita lihat dapatan kajian. Dapatan kajian yang pertama, memperoleh antara 21 hingga 25 markah pada bahagian C karangan. Kalau kita lihat pada praujian, skor min adalah 17.2. Manakala pasca ujian 20.1. 25 orang murid memperolehi 21 hingga 25 markah. Berbanding praujian, tiada langsung murid memperoleh 21 hingga 25 markah. Seterusnya. Ini adalah objektif yang kedua, menggunakan kepelbagaian jenis peribahasa dalam karangan dengan betul. Ada 31 orang murid menggunakan simpulan bahasa dengan betul. Seorang murid menggunakan perbandingan, 27 orang murid menggunakan pepatah, 16 orang murid dapat menggunakan perumpamaan dan 18 orang murid menggunakan kata-kata hikmat. Ini adalah contoh kepelbagaian jenis peribahasa dalam satu perenggan. Kita lihat murid L01. Pandemik COVID-19 menyebabkan hasrat saya untuk makan angin itu adalah simpulan bahasa, ke luar negara terbantut. Saya berangan-angan untuk melancong ke United Kingdom. Saya akan ambil peluang untuk melawat banyak tempat di sana nanti. Ambil peluang adalah simpulan bahasa. Ada 2 simpulan bahasa dalam satu perenggan. Ketiga dari seni bahasa. Kita dapat peningkatan. Kita lihat contoh murid E08. Dia tersenyum apabila terkenang jerit perih yang dialami sepanjang musim PKP ini. Jika tidak dipecahkan ruyung, mana mungkin dapat sanggunya. Dia kekal positif selagi perjuangan sebagai seorang murid belum berakhir. Jadi di sini murid ini telah menggunakan peribahasa
dan juga nilai-nilai murni dalam karangan. Baik. Sebagai refleksi, murid di sekolah rendah perlu mengetahui perkara asas yang tepat dalam proses membina karangan yang mantap. Kesimpulannya, perlu ada sebuah modul, perlu lebih banyak inovasi permainan dan perlu lebih banyak kajian berkaitan permainan peribahasa oleh guru berdasarkan minat masing-masing. Sekian, terima kasih. Okey, tahniah dan terima kasih kepada Cikgu Suradi bin Hassan atas pembentangan yang pada saya satu tajuk yang sangat menarik, dan kalau jadi pelajar pun kita boleh rasa dah keseronokan untuk belajar peribahasa, simpulan bahasa dan sebagainya, yang sememangnya ini merupakan antara kelemahan murid-murid kita di sekolah kan. Jadi terima kasih sekali lagi pada Cikgu Suradi. Jadi sekarang saya buka kepada sesi soal jawab. Sekiranya para penonton kita ada soalan, boleh kemukakan sekarang. Silakan. Assalamualaikum. Dr. Izani. Waalaikumsalam. Silakan tuan. Okey, saya Anwar daripada Kelang. Okey, saya nak Silakan, tanya Anwar, ya. saudara pembentang, menarik. Saya dengar pun sangat menarik. Saya dapati bahawa kaedah ni macam bersemuka. Bagaimana, sejauh mana dia berkesan untuk pelaksanaan dalam PDPR ni? Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada saudara Anwar, Cikgu Anwar kerana bertanya soalan tersebut. Baik, ketika kajian tindakan ini diadakan, saya berjalankan secara bersemuka iaitu pada bulan 2 dan pada bulan 3. Selepas bulan 2, bulan 3 kita adakan PDPR di rumah. Jadi saya memberikan satu modul permainan peribahasa kepada murid. Kemudian murid tersebut ataupun ibu bapa mereka mendownload secara online. Kemudian cara yang kedua, saya telah print atau photostat modul tersebut dan kemudian ibu bapa ambil di pengawal keselamatan modul tersebut. Sebenarnya kajian tindakan ini telah dijadikan modul untuk kajian tesis saya di peringkat PhD. Terima kasih. Terima kasih atas Terima kasih soalan. juga. Okey, ada lagi kah Cikgu Anwar? Ada lagi? Okey, boleh silakan. Tak ada. Saya ucapkan terima kasih. Jawapan mantap. Okey, terima kasih. Memang jawapan mantap tu kan. Okey, terima kasih atas soalan tadi dan juga jawapan mantap Cikgu Suradi. Ada lagi soalan? Saya buka. Cikgu Suradi, kalau kita tengok tadi dapatan akhir tu ada, tak silap saya, 10 orang pelajar yang tak capai 20 markah ke atas. Jadi apa tindakan susulan yang cikgu buat bagi murid-murid yang tak capai 20 markah dan ke atas ni? Okey, tindakan susulan yang saya buat ialah seperti yang saya katakan tadi adalah pelaksanaan modul. Jadi 10 orang murid ini saya pastikan modul yang diberi itu disiapkan, kemudian saya semak semula dengan latihan-latihan pengukuran yang diberikan. 10 murid yang tidak dapat markah yang sepatutnya ini disebabkan kesalahan-kesalahan yang biasa dilakukan. Contoh, tanda baca, struktur ayat yang tidak gramatis, ayat tergantung. Itu standard, itu normal. Dalam mana-mana kelas sekalipun tidak semua murid kita boleh lepaskan kepada 20 markah ke atas. Itu standard. Jadi 10 orang murid ini adalah sebagai orang kata tu sebagai satu penanda aras pula kepada saya supaya murid ini nanti pada akhir hujung tahun ini mendapat 21 hingga ke 25 markah. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih atas jawapan yang diberikan dan terima kasih sekali lagi kepada Cikgu Suradi atas pembentangan dan satu perkongsian dengan kajian tindakan yang pada saya sangat menarik untuk sama-sama kita kongsi untuk meningkatkan pencapaian anak-anak didik kita di sekolah. Jadi terima kasih sekali lagi kepada Cikgu Suradi. Baik, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, kita pembentangan menerusi saluran ini kita teruskan dengan pembentangan yang kelima. Pembentangan kelima kita ialah dari kumpulan Nizam bin Baharudin, Nur Azlina binti Ayub dan Muhammad Mukhlih bin Minhad. Okey, dan tajuk pembentangan ialah kaedah pembelajaran aktif meningkatkan kemahiran mengarang murid-murid BMTM tahun 6. Jadi tanpa melengahkan masa, dipersilakan. Maaf Tuan, mau tanya bukan pembentangan keempat kah?
Pembentangan, Datu dulu. Sorry. Maafkan saya. Terima kasih Cikgu Datu. Pembentangan keempat, Cikgu Datu Ramli. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Baiklah, pada hari ini saya akan membentangkan kajian tindakan saya iaitu Kad Pinmak menguasai kemahiran membaca untuk menganalisis maklumat bagi menjawab soalan rumusan tingkatan 5. Okey. Sebelum tu saya Datuk Ramli bin Datuk Amir Husin dari SMK Segamalaha Datu Sabah. Baiklah, untuk refleksi pengajaran dan pembelajaran lalu, tahun lalu merupakan tahun yang sangat mencabar. Begitu juga dengan tahun ini. Kenapa mencabar? Pembelajaran bersemuka tidak dapat dilaksanakan disebabkan oleh pandemik COVID-19. Rentetan daripada keadaan itu, berlaku kelewatan pendedahan format baru untuk bahasa Melayu KSSM termasuklah soalan rumusan. Jadi, terdapat dua isu yang ingin saya ketengahkan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Yang pertama, murid tidak dapat menyenaraikan maklumat daripada analisis pelbagai bahan kerana penguasaan kemahiran membaca yang agak lemah. Dan akhirnya isu yang kedua, murid tidak dapat menjawab soalan rumusan format baharu dengan baik. Disebabkan isu inilah telah menyebabkan saya melakukan kajian tindakan dengan dua objektif utama yang ingin saya gariskan bagi menjawab isu tadi, iaitu yang pertama, murid dapat menyenaraikan maklumat daripada analisis pelbagai bahan, dan objektif yang kedua, murid dapat menjawab soalan rumusan format baharu dengan baik. Seterusnya, untuk fokus kajian, saya telah memilih tajuk besar iaitu rumusan dengan merujuk DSKP iaitu standard kandungan 2/3 membaca untuk memproses maklumat daripada pelbagai bahan. Dan subtajuk yang ingin saya kaji iaitu kemahiran membaca. Iaitu kemahiran membaca ini untuk menganalisis maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan dengan tepat dan menjawab soalan rumusan dengan baik. Seterusnya, untuk peserta kajian, saya telah memilih 20 orang murid daripada kelas 5 amanah. Kenapa saya memilih mereka ini? Kerana markah mereka agak rendah untuk rumusan pada peperiksaan akhir tahun dan semasa latitubi yang saya telah berikan. Seterusnya, untuk instrumen kajian, saya telah menggunakan 3 instrumen kajian. Yang pertama, saya menggunakan pemerhatian dengan memerhati hasil kerja pelajar saya. Kalau tuan-tuan boleh lihat di dalam skrin ini, markah pelajar saya agak rendah pada mulanya, iaitu di bawah 20 dan ada juga pelajar yang dapat di bawah 10. Seterusnya, saya telah melakukan temu bual kepada pelajar dan respon negatif yang saya telah dapat daripada temu bual itu seperti saya tak sempat cikgu cari maklumat banyak sangat. Saya tak faham cikgu cara untuk analisis maklumat. Tak faham. Ini merupakan respon-respon negatif yang telah diberikan oleh pelajar saya terhadap soalan rumusan. Dan untuk analisis dokumen pula, saya telah melihat analisis markah pelajar-pelajar saya dan saya dapati markah pelajar saya di bawah 20 dan ada juga pelajar yang mendapat di bawah 10. Disebabkan keadaan itu, saya telah melaksanakan kajian saya dengan menggunakan model kajian Chemist McTaggart. Kenapa saya menggunakan model kajian ini? Sebab terdapat 4 proses yang perlu dilalui oleh pengkaji. Yang pertama, iaitu merancang. Saya telah merancang dengan meninjau masalah dan setelah saya mendapat permasalahan tersebut, saya telah memperkenalkan dan mencipta intervensi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dan untuk proses yang kedua, iaitu bertindak, saya telah melaksanakan kajian ini selama 3 bulan, iaitu bermula daripada bulan Februari sehingga April. Dan sepanjang saya menggunakan ataupun melaksanakan kajian ini, saya telah menggunakan intervensi saya. Apa intervensi saya? Iaitu Kad Pinmak di dalam PDP dan juga PDPR. Seterusnya, untuk proses yang ketiga, saya telah memerhati, iaitu dengan memungut data secara pemerhatian, analisis dokumen dan temu bual terhadap hasil daripada proses bertindak tadi. Dan akhir sekali, saya telah melakukan proses mereflek, iaitu dengan mereflek sama ada kajian dan intervensi yang saya laksanakan berkesan ataupun tidak kepada murid, guru dan PDPC. Baiklah,
Seterusnya untuk intervensi, saya perkenalkan intervensi yang saya gunakan dalam kajian ini. Saya menggunakan kad PINMAK. Apa itu kad PINMAK? Sebenarnya kad PINMAK adalah singkatan kepada kad pintasan maklumat. Maknanya, dengan menggunakan kad ini, pelajar boleh memintas maklumat ataupun memindahkan maklumat daripada bahan yang mereka baca ke dalam kad tersebut. Okey? Contoh bahan yang mereka baca seperti petikan, seperti puisi, infografik dan sebagainya, mereka boleh masukkan maklumat itu dalam kad ini. Dan yang kedua, menariknya untuk kad ini, sebenarnya kad ini merupakan kad lembaran kerja yang menggunakan konsep visual dan warna. Jika tuan-tuan dan puan-puan boleh perhatikan, terdapat 4 warna yang melambangkan fokus-fokus yang dibincangkan di dalam soalan rumusan. Dan yang menariknya dalam kad ini juga terdapat rumus dan kata kunci yang disediakan untuk memudahkan pelajar. Seterusnya, dalam kad ini terdapat 4 fokus utama yang sering ditanya di dalam soalan rumusan, seperti kelebihan, faktor, langkah, dan kesan. Dan semua perkara-perkara ini terdapat kata kunci yang disediakan dan juga rumus yang disediakan untuk memudahkan pelajar menganalisis maklumat dan memindahkan maklumat tersebut ke dalam kad ini. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, kad ini terdapat 2 jenis saiz, iaitu saiz A4 untuk pelajar dan saiz A1 untuk guru yang boleh digantung ataupun dipaparkan di papan putih. Okay, baiklah. Untuk penggunaan kad ini, saya telah menggunakan kad ini semasa bersemuka di dalam kelas. Okay. Dan pelajar-pelajar telah menggunakan kad ini untuk menjawab soalan rumusan dan menganalisis maklumat. Dan ketika kerajaan mengumumkan PKP, saya telah menggunakan kad ini semasa saya mengajar dalam talian, iaitu semasa kelas PDPR. Walaupun mereka tidak dapat bersemuka kepada saya, tetapi kad ini boleh diaplikasikan semasa dalam talian. Dan disebabkan oleh keberkesanan kad ini jugalah saya telah berkongsi kepada pelajar-pelajar lain, dan juga pelajar dari sekolah lain, termasuk guru mereka. Dan respon positif yang saya telah dapat, mereka berpuas hati dengan menggunakan kad ini, mereka mampu untuk menganalisis maklumat dan akhirnya dengan maklumat itu mereka boleh menjawab soalan rumusan dengan baik. Seterusnya, untuk dapatan kajian, melalui temu bual, terdapat respon positif yang saya dapat daripada temu bual setelah menggunakan kad ini. Antara respon positif mereka, saya dapat banyak maklumat penting dalam petikan dengan mudah, cikgu. Kad itu banyak bantu saya kuasai kemahiran membaca. Petikan dan gambar senang-senang jak saya analisis. Ini merupakan respon positif yang menjawab kepada objektif murid dapat menyelesaikan maklumat daripada analisis pelbagai bahan. Dan seterusnya, berdasarkan analisis dokumen, murid sudah dapat menjawab soalan rumusan format baharu dengan baik. Kerana apa? Saya melihat bagaimana jawapan pelajar semakin baik dan markah dalam latitude untuk soalan rumusan juga semakin meningkat. Baiklah, kita lihat. Ini hasil jawapan pelajar saya sebelum saya perkenalkan kad PINMAK yang awal-awal tadi, iaitu 6/30 markah. Pelajar yang sama, setelah saya menggunakan kad PINMAK, pelajar tersebut telah mendapat markah yang tinggi kerana pelajar ini telah boleh menguasai kemahiran membaca dan mampu untuk menganalisis maklumat. Kita lihat pula data. Perbandingan markah ujian pra dan ujian pos untuk rumusan pelajar 5A. Sebelum ujian, semasa ujian pra, pelajar-pelajar saya mendapat markah yang rendah. Markah mereka di bawah 20 markah. Dan ada juga yang di bawah 10 markah. Tetapi setelah saya perkenalkan kad ini, pelajar telah mendapat markah yang tinggi dan mereka di bawah atas daripada 20 markah, iaitu antara 21 hingga 30 markah. Jadi berlaku peningkatan terhadap markah pelajar-pelajar setelah menggunakan kad ini. Baiklah, untuk refleksi kajian, saya telah merefleks kepada 3 perkara, iaitu kepada murid, di mana kajian ini murid dapat menyenaraikan maklumat daripada analisis pelbagai bahan dan murid dapat menjawab soalan rumusan dengan baik. Dan untuk guru, melalui kajian dan intervensi ini,
Okey, menambah baik kaedah pengajaran dalam mata pelajaran Bahasa Melayu tingkatan 5 dan menjadikan saya guru yang lebih kreatif dan inovatif. Sementara untuk PDPC pula menambah baik proses pengajaran dan pemudahcaraan untuk kita mengajar. Dan itu sahaja untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Baik, terima kasih dan tahniah kepada Cikgu Dato' Ramli pada saya atas pembentangan yang sangat menarik dan juga satu lagi kajian tindakan yang boleh membantu murid-murid ataupun pelajar-pelajar tingkatan 5 untuk mendapat markah yang tinggi dalam menjawab soalan rumusan. Kalau tak silap saya untuk rumusan ni kita ada 30 markah kan Cikgu Dato' Ramli? Ya betul, 30 markah. Baik, saya buka sesi soal jawab. Jika ada soalan boleh bertanyakan kepada pembentang sekarang. Silakan. Cikgu Dato', saya tanya satu soalan boleh? Boleh. Dalam rumusan ni kebiasaannya masalah pelajar kita ialah untuk mengesan isi tersirat. Kalau isi tersurat tu biasa dia orang boleh cari isi lah. Jadi masalah dia orang biasa keciciran isi pada isi tersirat. Jadi bagaimana kaedah ping mark ataupun pintasan maklumat cikgu ini dapat membantu murid untuk mengesan isi tersirat dalam rumusan? Okey, terima kasih Dr. Izani. Sebenarnya untuk yang isi tersurat dan isi tersirat itu adalah untuk format yang lama, Doktor. Oh ya. Format yang baru dia tidak guna sudah isi tersurat, isi tersirat. Dia lebih yang baru tu. Dia menjadi fokus. Jadi saya kongsi sedikit bagaimana saya boleh buat intervensi ataupun inovasi ini. Yang pertama sekali kita tahu bila berlakunya pandemik, pengenalan untuk format baru agak lambat. Okey, termasuklah untuk rumusan. Sebab untuk rumusan dia berlaku lebih kurang dalam 90% perubahan format tersebut. Dia tiada sudah istilah isi tersurat, isi tersirat. Jadi dia berkenaan dengan fokus sahaja. Kalau dulu format lama, kita soalan itu dia ada letakkan kehendak soalan. Jadi senang untuk pelajar cari. Betul. Tetapi untuk yang baru ni dia tidak ada sudah kehendak soalan. Jadi dia makin susah. Jadi saya terfikir bagaimana untuk sebab untuk kajian saya ni ini kira macam kelas depan ni. Kelas depan, tetapi kelas depan pun mereka tidak boleh jawab. Jadi saya cari kaedah bagaimana pelajar boleh menganalisis maklumat. Sebab untuk rumusan ni pelajar kena kuasai kemahiran membaca. Kalau pelajar tidak kuasai kemahiran membaca, pelajar tidak boleh jawab rumusan. Sebab dia bila dia membaca dia bukan baca macam biasa, tapi dia membaca dan menganalisis. Tapi pelajar ni dia pandai, dia baca analisis dia pandai. Cuma nak nak memindahkan maklumat itu pelajar tak pandai. Jadi saya mudahkan, saya buat inovasi ni. Lepas itu dengan inovasi ni menggunakan warna dan di dalam kad ini juga dia ada rumus-rumus untuk memudahkan pelajar. Jadi dengan menggunakan inovasi ni pelajar dengan mudah memindahkan maklumat tersebut. Jadi walaupun sebenarnya banyak rungutan untuk soalan rumusan kali ini agak susah, tetapi alhamdulillah dengan menggunakan intervensi ini masalah itu dapat saya atasi. Terima kasih. Okey, terima kasih Cikgu Dato' Ramli atas huraian yang panjang lebar tadi. Ada lagi soalan lain ke? Okey, saya kira kalau tak ada soalan lain, jadi terima kasih kepada Cikgu Dato' Ramli dan terima kasih juga atas pembentangan yang telah dilaksanakan dengan baik dan lancar sebentar tadi. Baik tuan-tuan dan puan-puan, pembentangan menerusi saluran di bilik 5 ini kita teruskan dengan pembentang yang kelima, iaitu Nizam bin Baharudin, Nur Azlina binti Ayub dan Muhammad Mukhlih bin Minhad. Jadi tanpa melengahkan masa, dipersilakan untuk pembentangan yang kelima. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Puan Nizam binti Baharudin dari SK Gopeng Taman Gopeng Baru.
Pada kali ini saya akan membentangkan kajian tindakan bahasa Melayu yang bertajuk Kaedah Pembelajaran Aktif Meningkatkan Kemahiran Mengarang Murid-murid tahun 6. Pada asasnya, kemahiran mengarang merupakan proses kompleks antara gabungan aspek pelahiran, pengembangan dan pengolahan idea yang gramatis secara kreatif. Secara realitinya, kemahiran mengarang yang baik tidak terbentuk secara latih tubi dan hafalan semata-mata. Sebaliknya, input bacaan yang bermakna merupakan resepi utama dalam menguasai kemahiran mengarang. Berdasarkan dapatan data PPT 2020 iaitu periksaan pertengahan tahun pada 2020, seramai 26 daripada 91 orang murid tahun 5 memperoleh BMTM bagi subjek Bahasa Melayu Penulisan. BMTM bermaksud belum mencapai tahap minimum, iaitu skor mereka 39% ke bawah. Hanya 3 orang daripada 29 orang murid 5K tersebut memperoleh MTM, iaitu menguasai tahap minimum di mana skornya 40% ke atas. Jadi berdasarkan penelitian guru, murid hanya dapat menjawab bahagian A dan bahagian B sahaja bagi kertas Bahasa Melayu Penulisan. Bahagian A merupakan bahagian pembinaan ayat berdasarkan gambar, iaitu memindahkan maklumat, manakala bahagian B merupakan ulasan. Sedangkan pada bahagian C, iaitu aspek mengarang, tidak berjaya diselesaikan oleh murid-murid. Hasil tinjauan guru murid-murid BMTM ini didapati merupakan dalam kalangan etnik Rawa dan suku kaum Semai. Data kehadiran ke sekolah juga tidak mencapai 90% berbanding murid-murid lain yang melebihi 95%. Dan faktor ketiga ialah pengalaman guru subjek yang masih muda dalam arus perdana dan tidak dapat membimbing murid dengan berkesan dalam aspek penulisan. Terdapat 3 objektif kajian yang dijalankan. Yang pertama, mengenal pasti respons murid terhadap penggunaan kaedah pembelajaran aktif semasa PDP kemahiran mengarang dijalankan. Yang kedua, mengkaji penggunaan kaedah pembelajaran aktif dalam mewujudkan iklim pembelajaran yang kondusif dan menarik. Dan yang ketiga, menilai keberkesanan kaedah pembelajaran aktif dalam meningkatkan tahap kemahiran mengarang murid-murid. Sebelum kita melangkah lebih jauh tentang kajian, kita lihat dahulu definisi operasional berkaitan pembelajaran aktif. Pembelajaran aktif bukanlah semata-mata menghafal maklumat kerana proses hafalan bersifat tidak kekal. Jadi pembelajaran aktif ini menekankan kepada aspek pemahaman terhadap konsep, rumus, kaedah atau proses dalam meneroka ilmu. Kaedah pelaksanaan pembelajaran aktif meliputi sesi perbincangan dua hala dan sesi soal jawab bagi menyelesaikan permasalahan. Menurut Omar Al-Shaibani 1975, pembelajaran aktif melibatkan kepelbagaian pendekatan dan strategi dalam pedagogi. Dan diharapkan pembelajaran aktif ini berupaya mendorong perubahan sikap dan minat murid-murid untuk terus belajar. Mengarang pula boleh ditafsirkan sebagai proses melahirkan idea melalui penulisan. Mengarang bermaksud menggunakan ayat yang gramatis, tanda baca dan ejaan yang betul serta tulisan yang kemas dan jelas. Melalui aktiviti mengarang, murid-murid dapat mempamerkan kreativiti daripada aspek kebahasaan, keindahan dan kehalusan berbahasa. Menurut Emily, Michelle dan Stellat, mengarang merupakan satu proses yang berbentuk rekursif. Proses mengarang bukan proses yang statik, bergerak berurutan atau langkah demi langkah. Sebaliknya, mengarang merupakan satu proses yang dinamik, menarik dan sentiasa berubah, iaitu proses pergerakan, pengulangan dan bertindan antara satu proses dengan proses yang lain. Cukup dinamik sekali. Suratan kajian juga membuktikan kaedah pembelajaran aktif ini telah dijalankan bagi beberapa subjek seperti biologi, ekonomi dan pendidikan Islam bagi meningkatkan motivasi dan prestasi akademik pelajar. Kaedah kualitatif telah digunakan dalam menjalankan kajian ini. Data diperoleh melalui pemerhatian kelas, temu bual dan bukti dokumen. Manakala responden kajian terdiri daripada murid-murid tahun 6, iaitu 9 orang murid lelaki dan 6 orang murid perempuan.
8 orang terdiri daripada suku kaum Semai, 7 orang etnik Rawa dan bahasa Melayu merupakan bahasa kedua mereka. Pelaksanaan kajian bermula dengan langkah pertama, iaitu bagaimana guru mendedahkan murid-murid kepada karangan yang menarik. Contohnya, guru dapat berkongsi pengalaman dalam karangan cerita iaitu hasil penulisan guru itu sendiri. Jadi ini merupakan satu penampilan sisi guru yang positif. Dapat menonjolkan kemahiran kreativiti guru dalam menulis karangan cerita. Situasi ini, perkongsian pengalaman yang menarik ini dengan murid-murid dapat membina tanggapan awal murid terhadap guru yang positif. Mereka dapat tahu guru mereka merupakan seorang pengarang yang kreatif. Jadi ini pastinya menjalin satu hubungan psikologi antara guru dan murid melalui perkongsian pengalaman. Seterusnya, langkah kedua pula merupakan proses bimbingan mengarang secara berkumpulan. Seperti yang diketahui, proses mengarang merupakan proses yang kompleks. Jadi proses yang kompleks ini perlu dirungkaikan kepada permasalahan yang lebih kecil dengan menjalankan aktiviti secara berkumpulan. Melalui aktiviti murid-murid dalam kumpulan, mereka hanya perlu menghasilkan satu perenggan sahaja pada peringkat awal bagi menarik mereka menghasilkan karangan. Jadi melalui bebanan tugas yang lebih ringan dan mudah ini, secara dalam kumpulan dapat memupuk sikap bekerjasama, situasi PDP yang lebih kondusif dan memotivasikan murid. Ini akan dapat menarik minat murid untuk menguasai kemahiran mengarang kerana dirasakan lebih mudah dan senang. Langkah ketiga pula merupakan penyemakan bersilang. Penyemakan penting kerana dapat menilai semula hasil tugasan yang telah diselesaikan. Penyemakan bertujuan untuk mengesan kesilapan dan melaksanakan pembetulan. Jadi melalui aktiviti ini, murid yang berkebolehan dan berkemahiran dapat membantu dan membimbing rakan mereka yang lemah. Langkah keempat yang seterusnya ialah sesi perkongsian dan penilaian dengan rakan-rakan sekelas. Antara aktiviti yang boleh dijalankan ialah gallery walk, hot seat dan simulasi dalam kumpulan murid. Jadi, ini penting untuk memotivasi dan menambahkan keyakinan diri murid-murid. Sesi penilaian oleh guru juga boleh dijalankan melalui peneguhan positif, penghargaan dan sesi ganjaran. Dapatan kajian yang ditemui guru memberikan impak yang positif. Guru dapat melihat respon positif murid sewaktu sesi mengarang berjalan secara berkumpulan. Murid-murid teruja mendengar perkongsian pengalaman guru dalam karangan catatan dan murid-murid juga kelihatan ceria, aktif dan dapat bekerjasama dengan baik dalam kumpulan serta lebih yakin berkongsi hasil tugasan masing-masing. Dalam sesi temu bual yang dijalankan juga, guru menemui beberapa dapatan yang positif. Respon positif murid diberikan dalam sesi temu bual yang diadakan dan kebanyakan murid berasa lega kerana tidak lagi terbeban mengarang secara individu. Mereka malahan dapat berinteraksi dan berbincang dengan rakan lain dalam kumpulan. Suasana PDP yang kondusif dan menarik ini tanpa tekanan dengan perkongsian yang santai melalui penggunaan strategi yang pelbagai dan pendekatan yang berbeza secara berkumpulan dapat menarik minat mereka untuk mengarang dengan lebih baik. Bukti-bukti dokumen bagi hasil penulisan murid juga memperlihatkan impak yang positif. Jika sebelumnya murid-murid tidak dapat menguraikan pendahuluan, isi-isi dan penutup dengan baik, setelah kajian dijalankan, mereka menampilkan hasil karangan yang berbeza dan memberi impak yang besar dalam karangan mereka. Secara kesimpulannya, kerja yang berat dan sukar itu jika ditangani bersama akan terasa keringanan dan kemudahannya. Begitu juga dalam konteks kaedah pembelajaran aktif. Diharapkan murid-murid secara berkumpulan melalui kaedah yang telah dinyatakan dapat memupuk keyakinan mereka untuk merasakan mengarang merupakan satu proses yang mudah dan menarik. Justru, peranan seseorang guru itu dalam sebuah kelas yang ditanganinya bukanlah hanya semata-mata sebagai tenaga pengajar sahaja. Sebaliknya, peranan itu semakin luas dan besar tanggungjawabnya sebagai perancang, pembimbing, pengawal, pendorong dan penilai.
dan murid itu sendiri sebagai pembelajar aktif bagi mewujudkan PDP yang berkesan. Sekian, terima kasih. Terima kasih dan tahniah kepada Cikgu Nizam binti Baharudin atas pembentangan itu tadi. Juga satu kajian tindakan yang menarik untuk membantu murid-murid tahun 6. Jadi tanpa menyalahkan masa, saya buka sesi soal jawab dan hadirin boleh mengajukan soalan kepada pembentang sekarang. Dipersilakan. Cikgu, boleh saya tanya satu soalan? Boleh cikgu rumuskan sedikit dalam bahasa yang mudah dan ringkas, apa dia sebenarnya kaedah pembelajaran aktif tu? Okey, terima kasih Dr. Izani. Boleh dengar suara saya? Boleh, jelas. Okey. Alhamdulillah. Jadi sebenarnya kaedah pada awalnya sekolah kami menerima beberapa orang guru dari aliran yang bukan perdana. Mereka memasuki aliran perdana dan membantu mengajar bahasa Melayu. Ada di antaranya yang bukan merupakan subjek teras. Jadi mereka memiliki pengalaman yang agak kurang bagaimana membantu murid-murid ini dalam penulisan, dan memandangkan ketika tahun lepas belum lagi diumumkan bahawa UPSR telah pun dimansuhkan dan tidak ada peperiksaan. Jadi pada tahun tersebut kita menghadapi kesukaran kerana ramai murid yang tidak boleh mengarang. Apabila dikaji daripada aspek BM penulisan itu, murid-murid menghadapi masalah mengarang dan mereka memang tidak berminat langsung mengarang dan menutup pintu hati mereka, menganggap bahawa bahagian C ini satu yang susah. Dan cikgu yang baharu dari aliran khas ini juga menghadapi masalah. Jadi kami guru-guru yang ada sedikit pengalaman berkongsi dengan mereka tentang pentingnya memberi satu nilai yang positif, tanggapan yang positif kepada murid-murid bahawa mengarang tu satu perkara yang meronokkan. Jadi yang pertamanya ialah bagaimana kita nak rapatkan diri dengan murid-murid. Bagi saya yang penting bagi murid-murid sekolah rendah ni, mereka perlu ada hubungan yang komunikasi yang baik dengan cikgu. Kerana mereka ni masih lagi kecil sebenarnya anak-anak, dan mereka perlukan perhatian kita. Jadi apabila kita berkongsi pada awalnya tentang karangan cerita, tunjukkan gambar kita dengan ahli keluarga ataupun tunjukkan pengalaman kita, jadi mereka merasa dekat. Sebab tu pada peringkat awal saya lebih suka memperkenalkan murid-murid dengan pengalaman, karangan cerita, karangan catatan. Jadi mereka rasa, oh ini keluarga cikgu, ini hidup cikgu, bagaimana suasana di rumah. Jadi mereka rasa rapat di situ. Pertama ialah hubungan antara guru dan murid supaya dia ada satu tanggapan yang positif dan berani mendekati kita sebagai guru. Ini yang saya lihat sejak berada di sekolah rendah beberapa tahun ini. Jadi kemudian kita perlu memberi mereka satu tanggapan bahawa mengarang ni proses yang mudah. Jadi proses yang mudah tu jika lebih proses yang susah, yang kompleks tu, kalau dilakukan secara individu memang semua tak ada idea, tak tahu nak buat ayat apa. Jadi bila kami kumpulkan dalam satu kumpulan itu ada murid yang sederhana, lemah dan pandai, jadi dia bantu kawan-kawan yang lain supaya dapat memberi idea dari segi penyemakannya bersama-sama, menyiapkan bersilang. Jadi itu bantu murid-murid itu lebih yakin untuk mengarang. Apabila dia ada kawan yang agak pandai dan sederhana, dia berani mempersembahkan semula hasil mereka, rasa yakin. Jadi itu yang penting sebenarnya. Saya pernah ada pengalaman yang mana murid mild autism pada awalnya dia tidak boleh mengarang langsung, tetapi bila kita mengadakan konsep pembelajaran aktif ni, dia boleh mencapai markah daripada katalah bawah sebelum ni tidak boleh mencapai 40%, pada peperiksaan yang berikutnya boleh mencapai sehingga 70% markah. Jadi bermaknanya beri satu keyakinan pada diri mereka bahawa sebenarnya mengarang ni bukan susah. Walaupun proses ini bukan kita boleh nampak dalam jangka masa yang pendek, selalunya murid sekolah rendah bila diberi kumpulan mereka akan cenderung untuk berbual-bual kosong. Jadi di situ kita perlu ada syarat, ada pemantauan supaya mereka memanfaatkan masa PDP itu dengan berkesan dan dapat menghasilkan tugasan masing-masing, ada pembentangan, jadi mereka lebih yakin bukan saja boleh menulis, rasa seronok dan dapat mempersembahkan hasil mereka dengan baiklah.
Itu saya cakap. Jadi cikgu, bila-bila situasi PDPR sekarang ni macam mana? Ada Ya. isu ke, isu lain ke ataupun tak ada masalah ke dari segi Kita setakat ini tak, isu? tak ada masalah sebab kami ada grup aplikasi WhatsApp sendiri. Mereka pun dah ada kumpulan, jadi mereka boleh teruskan dengan kumpulan mereka. Mereka berbincang bersama 4 atau 5 orang dan menghasilkan 6 perenggan begitu. Jadi perkara yang berat tu yang mereka rasa susahnya nak kalau idea tu dihasilkan oleh seorang berbanding dengan 3 atau 4 atau 5 orang tu lebih mudah lah. Jadi karangan itu dirasakan sesuatu yang tidak membebankan dan menyeronokkan mereka. Okey, baik, terima kasih kepada Cikgu Nizam dan rakan-rakan atas pembentangan dan juga huraian atas soalan yang telah dikemukakan itu tadi. Jadi terima kasih sekali lagi. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, seterusnya tanpa melengahkan masa, kita ke pembentang yang ke-6 yang terdiri daripada Nurlia binti Samin, Zainariah binti Muhammad Noor dan Anwar bin Ma'amin. Okey, tanpa melengahkan masa, dipersilakan. Blog Susi. Kit sokongan kurikulum Bahasa Melayu. Cakna Minda 2.0. Meningkatkan kompetensi terhadap pengajaran elemen ulasan. Suara dia perlahan sikit, tak boleh kuat ada suara. Dalam kalangan guru Bahasa Melayu sekolah rendah di daerah Gombak. Kajian tindakan ini dilaksanakan secara kolaboratif antara SISC Plus PPD Gombak dengan SISC Plus PPD Klang, iaitu dibarisi oleh saya sendiri, Nurlia binti Samin, Puan Zainariah binti Muhammad Noor dan Encik Anwar bin Mat Amin. Pengenalan kajian tindakan yang kami laksanakan. Kit sokongan kurikulum Bahasa Melayu Cakna Minda 2.0 adalah dibangunkan di bawah inisiatif #108 bagi memartabatkan Bahasa Melayu. Salah satu elemen yang diperkenalkan dalam Kit Cakna Minda 2.0 ini ialah elemen ulasan yang selari dengan kemahiran yang perlu dikuasai oleh murid di sekolah rendah. Kajian ini kami laksanakan berdasarkan kepada data pencapaian ujian penilaian sekolah rendah UPSR bagi tahun 2019 menunjukkan penurunan Bahasa Melayu penulisan bagi sekolah jenis kebangsaan Tamil di daerah Gombak sebanyak 6.75%. Dalam melaksanakan kajian tindakan ini, kami telah mengenal pasti beberapa isu yang dihadapi oleh guru dan murid. Dalam kalangan guru, kami dapati PDP guru kurang berkesan, kurang melaksanakan pembelajaran digital, gagal laksanakan pembelajaran terbeza. Manakala pula dalam kalangan murid, murid tidak faham kehendak soalan, tidak dapat menjelmakan idea tersurat, idea tersirat tiada kaitan dengan idea tersurat, kosakata murid juga amat terhad. Fokus kajian kami terbahagi kepada 4, iaitu yang pertama, inovasi dalam PDP yang mengambil kira strategi, pendekatan, kaedah dan teknik yang bakal guru gunakan, pembelajaran terbeza dari segi kesediaan, proses dan produk, pentaksiran bilik darjah PBD mensasarkan sifar TP1 dan TP2 dan akhir sekali berfokuskan kepada SKPM G2 Standard 4 di mana kami ingin meningkatkan skor guru dalam Standard 4. Objektif kajian tindakan kami, objektif amnya, mempelbagaikan kaedah pengajaran PAK 21 guru, meningkatkan bilangan TP6 murid,
mensasarkan TP1 dan TP2 sifar. Manakala objektif khasnya adalah untuk meningkatkan skor SKPM G2 Standard 4 guru, memastikan guru dapat mengatasi permasalahan kepelbagaian aras pencapaian murid dalam satu-satu pembelajaran. Terdapat 4 persoalan kajian tindakan kami, iaitu yang pertama, adakah blok susi dapat membantu guru mengatasi permasalahan penguasaan elemen ulasan murid pelbagai aras? Yang kedua, sejauh manakah keberkesanan garapan teknik permainan dan unsur didik hibur dalam pengajaran elemen ulasan? Yang ketiga, sejauh manakah kesediaan guru dalam mendepani pandemik dengan mengintegrasikan elemen ulasan dalam pembelajaran digital ataupun TMK? Soalan kajian yang terakhir, sejauh manakah pengaruh elemen ulasan dalam pembelajaran digital ataupun TMK dapat meningkatkan tahap penguasaan TP murid? Peserta kajian tindakan kami terdiri daripada 3 orang guru dari 3 jenis sekolah yang berbeza, iaitu sekolah kebangsaan seorang, SJKT seorang dan SJKC seorang. Dalam melaksanakan kajian tindakan ini, tindakan yang dijalankan oleh kami merujuk kepada model kajian tindakan Kurt-Lewin, di mana ada 4 fasa di situ, iaitu merancang, kemudian bertindak, diikuti dengan memerhati dan akhir sekali adalah mereflek. Bagi fasa pertama, iaitu fasa merancang, tindakan yang telah kami ambil pertama adalah menganalisis data keperluan kajian dan mendapatkan maklum balas keperluan kajian. Yang ketiga, mereka bentuk pendekatan pengajaran dan pembelajaran berasaskan projek. Yang keempat, mereka bentuk teknik permainan dan unsur didik. Yang kelima, mereka bentuk bahan digital dan penghasilan eksemplar. Keenam, mereka bentuk dan penghasilan eksemplar bahan maujud. Dan akhir sekali, mengenal pasti sekolah fokus kajian tindakan. Pada fasa kedua pula, merupakan fasa bertindak. Langkah pertama yang telah kami lakukan adalah menjalankan latihan kepada pelatih TOT. Yang kedua, pelaksanaan blok susi. Dan yang ketiga, menjalankan pemerhatian di dalam kelas. Berikut saya akan paparkan TOT yang telah kami laksanakan kepada 3 orang guru fokus kajian. Gambar yang sedang dipapar ini merupakan sekolah yang pertama di mana TOT telah diberikan terlebih dahulu kepada guru bagaimana pelaksanaan blok susi dalam PDP Bahasa Melayu. Perkara yang sama telah kami laksanakan, iaitu memberi latihan kepada sekolah kedua bagaimana melaksanakan blok susi dalam pengajaran elemen ulasan di dalam kelas ajaran. Bagi sekolah fokus yang ketiga, kami menggunakan kedua-dua kaedah, iaitu pendekatan menggunakan bahan maujud dan digital dalam memberikan latihan kepada guru fokus. Pada fasa ketiga, merupakan fasa memerhati. Kami menggunakan kaedah pemerhatian. Ketika melaksanakan pemerhatian, kami menggunakan senarai semak dan instrumen SKPM G2 Standard 4. Di dalam fasa ketiga ini, kami melakukan pemerhatian di dalam kelas ajaran guru. Di paparan sekarang ini, kita boleh lihat guru sedang membimbing murid melaksanakan blok absusi bagi membantu murid membina ulasan dengan betul dan tepat berdasarkan stimulus yang diberi. Pada awalnya, kita lihat di sini, guru telah merancang terlebih dahulu
pembelajaran pada hari tersebut mengikut SP yang telah ditetapkan. Mesti makan makanan seimbang. Kenapa ada test ni ya? Oh, okey. Okey lagi? Lagi semua okey? Okey baik. Bagus juga untuk kita. Okey, sekarang duduk di tempat. Paparan ini pula menunjukkan bagaimana guru menepati Standard 4 SKPM G2 di mana guru bertindak sebagai pemudah cara. Dan aktiviti pembelajaran kita dapat lihat di sini, murid terlibat secara aktif dalam melaksanakan aktiviti yang telah dirancang oleh guru. Di sini kita dapat lihat penglibatan murid secara kolaboratif antara kumpulan dengan kumpulan yang lain dalam menghasilkan ulasan yang betul dan tepat. Di sini juga kita lihat peranan warna yang digunakan oleh guru dalam penggunaan blok susi. Pada paparan ini pula, kita dapat lihat di mana guru menggunakan kedua-duanya sekali, iaitu penggunaan bahan maujud, blok susi yang telah pun dibina oleh guru dan juga menggunakan bahan digital, iaitu aplikasi Jamboard dalam pengajaran elemen ulasan blok susi. Pada paparan ini, kita lihat guru menggunakan kedua-dua bahan bantu belajar iaitu benda maujud dan juga digital, aplikasi Jamboard. Di sini guru menggunakan kedua-dua kerana mengambil kira kepelbagaian aras pencapaian murid. Di sini, murid-murid yang menggunakan bahan maujud akan melalui proses yang lebih mudah, manakala murid yang berpencapaian sederhana dan tinggi akan menggunakan aplikasi Jamboard. Untuk aplikasi Jamboard, kita lihat peranan warna pada kertas pelekat, nota pelekat telah memberi ruang untuk murid berkolaboratif sesama ahli kumpulan dalam membina ulasan yang betul dan tepat berdasarkan stimulus yang telah guru beri. Guru ini juga bukan setakat menggunakan bahan bantu belajar yang berbeza, tetapi beliau turut menggunakan pelbagai stimulus mengikut tahap kesediaan murid. Jadi di sini kita dapat lihat guru sangat menitik beratkan pembelajaran terbeza ketika mengajarkan bahasa Melayu. Kita tiba pada fasa akhir. Oh, dia pembentangan dia panjang juga, dia 20 minit juga. Jadi kita berhentikan setakat 12 minit. Dan sekiranya ada kalangan peserta yang inginkan maklumat mengenai pembentangan tajuk ini, boleh mohon dengan Rustia. Jadi sekarang kita buka sesi soal jawab. Sekiranya ada rakan peserta yang ingin bertanya soalan kepada para pembentang, dan terima kasih saya ucapkan atas kepada kumpulan pembentangan atas pembentangan itu tadi. Dipersilakan kepada peserta yang ada soalan boleh kemukakan sekarang. Silakan.
siapa yang ada wakil ni dalam kumpulan pembentang ni, siapa yang ada wakil? Kami bertiga ada di dalam ni, Oh, Doktor. bertiga ada, ketiga-tiga ada. Okey, Ada, terima ada. kasih. Boleh saya tanya satu soalan? Ya, Doktor, silakan. Tadi pada awal pembentangan dinyatakan dinyatakan juga diambil daripada kit sokongan inisiatif tanda pagar 108 dengan cakna minda 2.0. Jadi ada persamaan tak antara kedua-dua program atau bahan tersebut? Kesamaan maksudnya di sini Macam kalau tanda pagar 108, inisiatif 108 tu, saya rasa tuan-tuan merujuk kepada kit sokongan bahasa Melayu sekolah rendah. Ya, betul. Ya, kalau perbandingan dengan cakna minda 2.0 ni, dia ada persamaan, perbezaan ke macam mana? Boleh huraikan itu sikit. Cik Anwar boleh huraikan? Okey, terima kasih Doktor. Ya, Sebenarnya memang ada persamaan, memang kita ambil daripada situ sebab kita gunakan sampel daripada sekolah-sekolah di daerah Gombak untuk kita uji lari satu bahan yang dipanggil susi lah, blok susi dalam memperkemaskan elemen ulasan. Jadi kita gunakan situ. Jadi kalau doktor pertanyaan tadi ada kaitan, dia memang ada kaitan daripada elemen kit sokongan yang dibina oleh pihak IPG. Itu jawapan dia. Okey. Jadi kalau musim PDPR ini ada isu atau masalah pun dalam pelaksanaan blok susi ni? Saya jawab ya, Doktor. Okey, alhamdulillah langkah yang kami telah ambil berdasarkan PKP 1.0 pada bulan 3 dahulu. Jadi kita maju setapak ke hadapan mensesuaikan blok susi ini dengan pandemik yang negara sedang hadapi. Alhamdulillah dengan pendekatan uji lari TOT yang kita beri kepada guru-guru fokus ini, nampaknya kita mampu membantu guru-guru dalam mengedepankan pembelajaran digital di mana mereka mampu menggunakan aplikasi Jamboard. Jadi untuk apabila berlakunya pandemik yang berpanjangan ini dari satu fasa ke satu fasa, alhamdulillah kita dapat membantu guru dengan kaedah penggunaan Jamboard dalam pengajaran blok susi ini. Kita dapat membantu mereka lah untuk tampil mengajar, mengintegrasikan TMK dalam subjek bahasa Melayu itu sendiri. Okey, sebab Jamboard itu pun kita tengok sebab kami mengetengahkan warna sebab kita nak menimbulkan minat murid kan. Jadi kita nak nampak satu kelainan bahawa bahasa Melayu ini bukan sesuatu yang membosankan. Dan kita sealiran dengan zaman murid di mana gamifikasi itu memainkan peranan penting untuk menarik mereka minat dalam satu-satu bidang, dalam satu-satu subjek. Maka kami lihat yang ini dapat membantu mereka lah untuk minat terlebih dahulu kepada subjek itu sebelum jatuh cintanya ke dalam bahasa Melayu. Okey, itu saya Doktor. Okey, baik. Terima kasih kepada ketiga-tiga pembentang, Puan Nurlia, Puan Zainaria dan Cik Anwar atas pembentangan yang pada saya satu tajuk yang sangat menarik. Dan terima kasih sekali lagi. Dan kita terus bergerak kepada pembentang yang terakhir, iaitu pembentang yang ketujuh. Pembentang yang ketujuh ni terdiri daripada Roslina binti Abu Bakar, Aiza Baiti binti Abu Bakar, dengan tajuk mereka meningkatkan kemahiran menulis pendahuluan karangan dengan menggunakan kaedah kitar semula pengetahuan sedia ada murid. Tanpa melengahkan masa, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Cikgu Roslina binti Abu Bakar dan sahabat saya
Saya Cikgu Aiza Baiti binti Abu Bakar. Pada hari ini kami akan melakukan kajian tindakan berkaitan dengan meningkatkan kemahiran menulis pendahuluan karangan dengan menggunakan kaedah kitab semula. Saya akan melakukan pembentangan manakala sahabat saya Puan Aiza Baiti akan membantu dari segi pengurusan slide. Silakan Cikgu Aiza Baiti. Terima kasih. Tuan-tuan dan puan-puan, kami berdua mengambil keputusan untuk melakukan kajian tindakan berkaitan dengan teknik kitab semula. Apabila kami mendapati bahawa setelah kami memperkenalkan bervariasi teknik menulis pendahuluan karangan kepada murid-murid, masih terdapat murid yang terkiar-kiar untuk menulis pendahuluan karangan yang panjang, menarik dan matang. Maka kami hadir dengan satu kajian tindakan bagi memastikan keseluruhan murid mampu menghasilkan pendahuluan karangan yang bukan sekadar panjang tetapi juga menarik dan matang. Tuan-tuan dan puan-puan, pada hari ini, kajian tindakan ini dilakukan, kami meletakkan satu objektif umum iaitu bagi memastikan murid-murid mampu menguasai kemahiran menulis karangan B, SPM mereka. Manakala objektif khusus yang kami tetapkan ialah kami mahu dan kami harapkan agar selepas kajian tindakan ini dilaksanakan, keseluruhan pelajar mampu menguasai kemahiran menulis pendahuluan karangan yang panjang, menarik dan matang. Tuan-tuan dan puan-puan, kami melakukan 3 perkara bagi memastikan kajian tindakan ini mencapai objektif yang telah kami tetapkan. Iaitu yang pertama, ujian pra, yang kedua, ujian pasca dan yang ketiga, soal selidik. Tuan-tuan dan puan-puan, dapatan ujian pra dan juga ujian pasca dapat tuan-tuan lihat di sini. Pada peringkat awal semasa ujian pra, iaitu sebelum kami memperkenalkan teknik kitab semula, kami dapati bahawa hanya 3 orang murid berada pada tahap baik, majoritinya berada pada tahap memuaskan dan 2 orang murid berada pada tahap lemah. Namun, setelah kami melaksanakan ujian pasca, keputusannya sangat mengujakan apabila kami mendapati bahawa 10 orang murid yang terlibat dalam kajian tindakan ini kesemuanya mencapai tahap sekurang-kurangnya sangat baik dan juga cemerlang. Tuan-tuan dan puan-puan, kita lihat analisis pencapaian murid dalam ujian pra dan ujian pasca, maka tuan-tuan dapat lihat dalam data di sini bahawa 30% murid telah pun mencapai tahap cemerlang, 70% mendapat tahap sangat baik. Berbanding dengan keadaan sebelum semasa ujian pra, 30% kepada mereka berada pada tahap baik, 50% pada tahap memuaskan dan 20% iaitu 2 orang pada tahap lemah. Jadi setelah pelaksanaan kajian tindakan ini dapat kita lihat dalam graf di sini dengan lebih jelas, yang berwarna biru itu ialah pencapaian murid semasa ujian pra, iaitu sebelum dilaksanakan kaedah kitab semula, mereka berada pada tahap baik, memuaskan dan lemah. Dan syukur Alhamdulillah setelah pelaksanaan kajian tindakan ini, apabila kita memperkenalkan teknik kitab semula dalam penulisan pendahuluan karangan ini, maka berubah keputusan pelajar ini kepada tahap sangat baik dan juga cemerlang. Tuan-tuan dan puan-puan, jika kita lihat pada item soal selidik. Dalam soal selidik ini, kami telah mengemukakan 5 soalan untuk menilai sejauh mana murid dapat menerima kajian tindakan yang kami jalankan. Antara soalan yang kami ajukan dalam soal selidik ini ialah sama ada teknik kita semula yang diperkenalkan kepada murid-murid ini memudahkan dan membantu murid untuk menghasilkan pendahuluan karangan yang lebih menarik, matang dan juga panjang. Hasilnya, tuan-tuan dapat lihat di sini, kesemua murid yang telah terlibat dalam kajian tindakan ini sangat bersetuju dan sekurang-kurangnya bersetuju bahawa pendedahan teknik kita semula ini sangat membantu mereka dalam menghasilkan pendahuluan karangan yang lebih berkualiti, panjang, menarik dan juga matang. Tuan-tuan dan puan-puan, saya ingin berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan teknik yang kami gunakan dalam kajian tindakan ini, iaitu teknik kitab semula. Mengapa kami namakan sebagai teknik kitab semula? Kami namakan sebagai teknik kitab semula kerana kami memanfaatkan seoptimum mungkin pengetahuan dan pengalaman sedia ada murid-murid untuk menghasilkan pendahuluan karangan yang lebih berkualiti. Jikalau kita lihat situasi yang berlaku pada hari ini, majoriti guru bahasa Melayu, termasuklah kami berdua, kami menghadapi masalah untuk memastikan keseluruhan murid
mampu menghasilkan pendahuluan karangan yang berkualiti. Kita mahukan murid menulis pendahuluan karangan yang panjang, menarik dan matang. Kita beri pendedahan kepada mereka, meminta mereka untuk memasukkan pelbagai elemen dalam pendahuluan mereka. Kita minta mereka masukkan peribahasa, kita minta mereka kaitkan dengan unsur-unsur yang berlaku di dunia, kita minta mereka kaitkan dengan sejarah, isu semasa, tokoh dan sebagainya. Namun, walaupun kita sudah mendedahkan segala elemen tersebut kepada pelajar-pelajar kita, sebahagian daripada mereka masih lagi terkial-kial untuk memasukkan elemen tersebut dalam pendahuluan karangan. Mengapa? Salah satu puncanya, mereka kurang membaca. Jadi mereka kurang maklumat untuk dimasukkan dalam pendahuluan karangan mereka. Oleh sebab itu, kami hadir dengan kaedah kita semula pada hari ini untuk meringankan beban pelajar. Jadi pelajar tidak lagi melihat usaha menghasilkan pendahuluan karangan ini sebagai satu usaha yang membebankan. Sebaliknya, mereka semakin teruja untuk menyelongkar maklumat-maklumat sedia ada dalam kepala mereka yang diperoleh mereka melalui pelbagai situasi seperti pengajaran dan pembelajaran subjek-subjek lain, subjek sejarah contohnya, subjek pendidikan jasmani, subjek pendidikan agama Islam dan pelbagai subjek lain. Semua maklumat yang terdapat dalam subjek ini sebenarnya ada perkaitannya dengan tema-tema yang diberikan dalam karangan. Begitu juga pengalaman-pengalaman yang diperoleh pelajar dalam sepanjang kehidupan mereka sama ada di sekolah maupun bersama dengan kawan-kawan atau ahli keluarga. Segala pengalaman ini juga sebenarnya sangat membantu mereka untuk memasukkan pelbagai maklumat dalam penulisan karangan mereka. Daripada dapatan kajian tindakan ini kami dapati pada peringkat awal, murid-murid sebenarnya tidak melihat perkaitan yang terdapat antara pengetahuan sedia ada mereka dalam subjek-subjek yang lain dan pengalaman hidup mereka itu dengan tema yang diberikan dalam soalan. Namun, apabila kita telah mendedahkan teknik ini kepada pelajar, mereka mula terbuka mindanya dan mereka mula melihat perkaitan-perkaitan yang jelas antara segala maklumat yang sedia ada dalam kepala mereka dengan tema-tema yang diberikan dalam soalan karangan. Jadi, kaedah kajian tindakan ini, kita membuka minda pelajar untuk mereka melihat kembali, menyelongkar pengalaman dan pengetahuan sedia ada dalam kepala mereka dan manfaatkan sepenuhnya segala pengalaman dan pengetahuan sedia ada itu dalam penulisan pendahuluan karangan. Maka, murid-murid tidak akan merasa terbeban untuk menghasilkan pendahuluan karangan mereka. Kita lihat contohnya bagi tema amalan membaca. Jadi kita membuka minda pelajar untuk melihat isu semasa. Jikalau kita meminta murid untuk memasukkan isu semasa dalam tema ini, secara umumnya, murid masih lagi terkiakan untuk mencari isu semasa yang berkaitan dengan tema amalan membaca. Namun, melalui kaedah kita semula ini, kita mengajak murid-murid untuk mencari elemen isu semasa ini di persekitaran mereka, iaitu aktiviti dan juga program yang ada di sekolah, yang dilalui oleh pelajar-pelajar sendiri sejak mereka sekolah rendah hinggalah mereka di sekolah menengah. Jika untuk amalan membaca contohnya kita lihat kita ada program Milam, kita ada aktiviti bacaan senyap, perpustakaan sekolah dan sudut-sudut bacaan di sekitar sekolah. Di semua maklumat ini sebenarnya boleh dimasukkan dalam penulisan pendahuluan karangan untuk menghasilkan pendahuluan karangan yang lebih berkualiti. Begitu juga jika kita diberikan dengan tema-tema yang berbeza, contohnya tema perpaduan, maka kita mengajak murid-murid untuk melihat aktiviti yang ada di sekolah yang boleh mewujudkan elemen perpaduan itu. Seperti PAK 21, kita ada banyak aktiviti yang melibatkan kumpulan, yang melibatkan pelbagai kaum. Maka aktiviti ini boleh dimasukkan dalam pendahuluan sebagai salah satu elemen isu semasa yang membantu dan merangsang perpaduan. Begitu juga dengan elemen yang lain. Lihat seterusnya, bagi sejarah pula, kita mengajak murid-murid untuk menyelongkar pengetahuan sedia ada sejarah mereka melalui tamadun-tamadun yang mereka belajar dalam subjek sejarah. Begitu juga surah Al-Alaq dalam subjek agama dan penulisan maklumat-maklumat bahan bacaan di atas batu bersurat, kayu dan sebagainya. Di semua maklumat ini memang sedia ada dalam kepala murid. Cuma kita perlu membuka minda mereka untuk membuat hubung kait pengetahuan sedia ada mereka dengan penulisan karangan. Begitu juga dengan tema-tema yang lain. Jadi kita lihat bahawa apabila kita membuka minda pelajar bahawa pengetahuan sedia ada mereka dapat membantu mereka dalam penulisan karangan, maka pelajar tidak lagi rasa terbeban dan mereka mampu menghasilkan pendahuluan karangan yang lebih berkualiti. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih atas pembentangan oleh Puan Roslina dan juga Puan Aiza Baiti itu tadi tentang tajuk mereka meningkatkan kemahiran menulis pendahuluan karangan dengan menggunakan kaedah kita semula pengetahuan sedia ada murid. Jadi sekarang saya buka kepada sesi soal jawab kepada mana-mana peserta yang ada soalan boleh kemukakan soalan sekarang. Silakan. Ada soalan? Baik, kalau tak ada soalan tak apa. Jadi terima kasih kepada Cikgu Roslina dan juga Cikgu Aiza Baiti atas pembentangan yang telah dibentangkan sebentar tadi. Jadi dengan itu selesailah 7 pembentangan yang telah selesai di bilik 5 ini. Dan sebelum kita ke sesi penutup lah, sebelum saya tutup majlis untuk bilik 5, saya bagi satu pengumuman. Jadi untuk borang untuk peserta atau pembentang mendapatkan sijil, satu pautan penilaian untuk program kita akan diberikan esok oleh Urustia. Jadi esok tuan-tuan kena masuk dalam Kombayu sekali lagi dan pautan untuk penilaian program ini akan diberikan. Jadi tuan-tuan perempuan isi Google Form tersebut dan terus tuan-tuan perempuan akan dapat sijil. Okey. Jadi Urustia akan uruskan perkara itu. Okey, itu pengumumannya. Jadi baik, sebagai penutup untuk sidang kita di bilik 5, umpama berjalan dah sampai ke batas, umpama berkayuh dah sampai ke muara, umpama memanjat dah sampai ke puncak, umpama belayar sauh di labuh. Dengan pembentangan itu tadi, maka berakhir sudah sesi pembentangan menerusi bilik 5 iaitu bilik balung ayam. Entah sirih salah sorong, entah kata salah tutur, terimalah salam santun, salam maaf, salam ampun. Bagi pihak penganjur, kami ingin memohon maaf andai terdapat kekurangan dan kelemahan sepanjang sesi pembentangan kita itu tadi. Kami juga merakamkan ucapan jutaan terima kasih kepada semua pembentang yang telah memberikan kerjasama yang amat baik semasa sesi pembentangan dijalankan. Jadi dengan itu, terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dan saya tutup untuk bilik kita pada petang ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih Datin Tusha.